أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, pada halaman 505 hingga 510, yang kita doakan agar kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Pada hari ini kita ingin mengulang kaji bersama dengan tokoh jemputan kita pada hari ini, bersama dengan Ustaz Kan Yong Sheng. Itulah nama asal Ustaz Muhammad Nur Adlu pada hari ini. Ahlan. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khair ya. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih pada Ustaz Muhammad Nur Adl, dan juga hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Safa. Ya, kita seronok bersama dengan Ustaz Nur Adl yang akan berkongsi Ustaz ya, kisah pengalaman bersama hidayah Al-Quran, bersama hidayah dalam agama Islam ini, dan sudah tentunya dijemput pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk berkongsi, beritahu kepada kawan-kawan yang lain hari ini ada perkongsian istimewa yang kita ingin sama-sama belajar, menghargai daripada pengalaman Ustaz Muhammad Nur Adlu, untuk sama-sama kita jadikan juga sebagai titik tolak dalam kehidupan kita untuk terus committed bersama cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Kita ingin lihat kepada halaman 505 pada ayat 21 terlebih dahulu, satu peringatan daripada Allah tentang satu kaum, iaitu kaum Ad. Kita baca ayat 21 terlebih dahulu, dan kemudian kita akan bersama ya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adl untuk melihat betapa isi daripada ayat 21 ini amat relevan dalam pengalaman beliau ya, seawal umur 15 tahun perlu dan ingin membuat keputusan untuk mengikuti isi sebahagian daripada ayat ini. Ayat 21 bersama Fadhil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Faz dan juga tetamu jemputan kita Fadil Ustaz Nur Adl. Selamat datang ke My Quran Time. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini insya-Allah. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, pastilah kita memulakan dengan sebaik-baik permulaan, dan kita akan bacakan daripada ayat 21 daripada surah Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله
Sadaqallahul Azim, ayat yang ke-21. Dan ingatlah ketika saudara kaum iaitu Hud, saudara kaum Ad, ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, sesungguhnya amaran-amaran yang sama oleh beberapa pemberi peringatan sebelum ini dan yang akan datang. Dan apakah mesejnya? Jangan kamu menyembah selain Allah, aku sungguh bimbang nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Inilah peringatan daripada Nabi Hud, ya, suatu masa dahulu untuk kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau bimbang, ya, tentang azab yang besar. Kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adil, ya, bagaimana, ya, kalau zaman Nabi Hud ini ada Nabi Hud mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula Ustaz, ya, Ustaz Nur Adil bila berkenalan, ya, berkenalan dengan Islam dan kembali beribadah kepada Tuhan yang satu, apa cerita, apa kisah, siapakah rasul, ya, siapakah utusan ataupun bagaimana peristiwa itu berlaku? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali alhamdulillah kerana pada saat ini Allah Taala jadikan dan takdirkan saya untuk menjadi seorang muslim. Itu antara benda yang saya rasa semua orang kena bersyukur ini. Ya. Yang pertama sekali, kenapa pada usia 15 tahun saya memilih untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana saya menyaksikan perginya seorang yang saya cinta. Saya nampak seseorang itu mati depan mata saya. Meninggal dunia depan mata saya. Dan benda itu membuat saya membuka minda saya tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupannya, kalaulah kita mengejar harta untuk dunia, untuk dipanggil kaya, untuk dapat nikmat-nikmat dunia, kalau kita mengejar nama untuk dipanggil hebat, untuk disanjungi, kalau kita mengejar pangkat untuk orang kat nampak kita ni, untuk orang hormat kita, kalau kita kejar nama untuk orang cakap setelah kematian kita, hakikatnya bila kita mati, semua dia tak bermanfaat. Kalau kita ada harta banyak pun, lepas kita mati, lepas kita meninggalkan dunia ini, dia pergi dengan dunia. Dia pergi dengan dunia. Harta yang banyak, bila kita ada, kita mati, kita meninggalkannya. Dia diwarisi. Pangkat, lepas kita meninggalkan dunia, diganti. Orang lain ganti. Orang lain ganti. Nama, kalau orang sebut pun nama kita dengan kebaikan, apakah manfaatnya kita dikubur? Tak ada manfaat. Hakikatnya apa yang saya nampak dengan kematian itu, saya dapat tahu bahawasanya hakikat hidup ini, apa kita kejar untuk dunia, dia akan pergi apabila kita meninggalkan dunia. Jadi pada waktu itu saya fikir, dah lah kita nak kejar benda ni tak senang tau. Nak kejar duit, nak kejar harta, nak kejar pangkat, nak kejar nama. Benda ini ambil masa. Satu lagi, benda ini ada kalanya kita dapat, ada kalanya kita tak dapat. Kalau tak dapat, kita kejar 20 tahun, 30 tahun, berpeluh, berkeringat, bersakit, tapi tak dapat. Bukankah itu satu pelaburan yang sia-sia? Rugi. Pelaburan yang sia-sia. Dan kalau kita dapat sekalipun, kalau kita nak benda itu untuk dunia sahaja, kalau kita dapat sekalipun, dia akan hilang dengan kematian. Jadi pada waktu itu saya fikir, apa saya hidup? Kenapa saya hidup? Ini pada umur 15 tahun? Ya, pada umur 15 tahun. Pasal biasanya umur 15 tahun ni tengah huha-huha kan, dan dimaklumkan Ustaz belajar dulu di MRSM, ya. Biasanya orang fokus kepada belajar akademik, ataupun lepas tu petang main bola, main rugby ke, main hoki ke, itu sahaja kan. Tapi Ustaz berfikir sampai tahap begitu sekali? Ya, betul. Sebab saya seorang yang suka berpandangan jauh. Saya diajar oleh mak ayah saya bila kecil, kena selalu pandang jauh. Jangan kita tak buat sesuatu lepas tu kita rugi. Jangan kita tak buat sesuatu lepas tu kita menyesal. Pandang jauh. Jadi saya ikut cakap mak ayah saya, didikan yang ini, saya pandang jauh. Cara saya pandang jauh, saya pandang setelah kematian. Ada tak apa-apa yang betul-betul kalau saya kejar, dia kekal? Dan itulah titik pertama yang membuatkan saya untuk mencari agama. Itulah titik pertamanya.
Dan kemudian saya mula untuk mengkaji agama. Saya sebelum tu sebenarnya pada zaman persekolahan saya pendebat bahasa Inggeris antarabangsa. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala memberikan saya akal yang sihat untuk senang saya berbezakan antara betul dengan salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila saya kaji agama, saya kaji banyak agama, banyak jenis kefahaman, banyak jenis keyakinan, banyak jenis aqaid. Sampailah saya jumpa agama Islam, masya-Allah Ta'ala. Agama Islam ada 2 poin sahaja. 2 poin sahaja dah cukupkan saya untuk tahu agama Islam itu betul. Yang pertama, dalam agama Islam kita meyakini Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa. Ini keistimewaan dalam agama Islam. Bila kita kata Allah Ta'ala tak perlukan apa-apa, maksudnya Allah Ta'ala tak perlukan apa-apa, semua benda. Allah Ta'ala tak perlukan jasad untuk kewujudannya. Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat untuk kewujudannya. Allah Ta'ala tidak memerlukan masa untuk kewujudannya. Allah Ta'ala bukannya di atas, bukannya di bawah, bukan di mana-mana, bukan di setiap tempat, bukan di satu-satunya tempat, bahkan Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keperluan kepada benda lain. Ustaz, melihat perkara tersebut, apa kontra dengan kefahaman sebelum masuk Islam tu tentang Tuhan? Sebelum saya memeluk Islam, saya seorang yang menyembah berhala. Apa maksud dia? Bila seseorang itu menyembah berhala, dia sebenarnya sembah sesuatu yang diimajinasikan, kemudian dibuat dalam bentuk patung. Jadi pada waktu itu saya kata, kenapa pada rumah-rumah kita pada waktu itu kita letak patung-patung? Kemudian kita hadapkan muka mereka depan pintu. Sebab apa? Sebab pada waktu itu mereka kata, kalau Tuhan itu, patung ni dia kata Tuhan, kalau Tuhan itu kepala dia, mata dia tak kala pintu, macam mana nampak pencuri masuk ke tak? Itu menunjukkan kepada keperluan orang untuk mereka untuk menjadikan badan untuk Tuhan. Keperluan dia kepada badan itu untuk melihat dan melindungi manusia. Itulah perbezaan sangat-sangat ketara di antara agama saya pada zaman dulu dengan agama Islam. Dan yang kedua, yang paling-paling saya suka dalam agama Islam, yang menjadi salah satu umdah, salah satu tiang kepada kepercayaan saya adalah kita tahu Allah Ta'ala tidak seperti apa-apa. Qala Dhunnun al-Misri, seorang alim yang besar daripada Mesir, dia kata apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Apa yang tergambar di fikiran kita, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan itu. Masya-Allah, betul. Kerana apa? Kerana apa saja ada dalam bayangan kita, sebenarnya apa kita buat? Dalam bayangan kita, sebenarnya kita mereka ataupun kita melukis satu gambaran di fikiran kita. Itu sebenarnya satu lukisan, satu penggambaran, tetapi lukisannya di dalam fikiran. Sebab itu bila kita suruh membayangkan, contohnya kuda, mungkin ada akan membayangkannya putih, ada membayangkannya hitam, ada membayangkannya coklat, ada membayangkannya tepi sungai, ada membayangkan macam ni dan macam ini. Berbeza. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bukanlah untuk dibayangkan. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita bayangkan sama sekali. Qala Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Maksudnya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Jadi itu adalah 2 poin bagaimana Ustaz memilih untuk kembali, dan ini berlaku pada umur 15 tahun ya. 15 tahun ini sebenarnya kebanyakannya zaman sekarang ini ialah masa untuk bersama dengan telefon ya, ataupun untuk dapat A, tapi pada waktu itu sudah pun berfikir dan juga melihat perkara itu dan membuat keputusan itu. Maksudnya ini ketika di sekolah menengah ya, ketika di sekolah mengambil keputusan, ada jumpa sesiapa individu untuk pastikan ataupun memang firm terus, teguh terus dan terus pergi ke pejabat agama? Pasal waktu itu bawah 18 tahun. Ya, betul. Waktu saya bermula agama Islam, pada waktu itu memang underage. Ya. Saya tak pernah merujuk siapa-siapa dalam mengetahui agama Islam itu betul. Ya.
Masya Allah. Sebab apa? Sebab agama Islam adalah satu agama yang Allah Ta'ala jadikannya akal yang sihat menerimanya. Walaupun tanpa perlu tanya kepada orang, apabila saya mengenali Allah Subhanahu Ta'ala, mengenali agama Islam, automatik saya tahu agama Islam betul. Dengan hujah yang tepat. Ya, dengan hujah yang tepat. Jadi apabila saya dah tahu agama Islam itu betul, apa saya buat? Saya berkomunikasi dengan beberapa orang, kata saya nak memeluk agama Islam. Jadi mereka membawa saya dan melakukan prosedur di pejabat agama, dan saya memeluk lagi agama Islam, alhamdulillah. Insya-Allah. Itulah pengalaman daripada Fadil Ustaz Muhammad Nur Adlu sebentar tadi yang menjelaskan kepada kita bahawa hidayah itu milik Allah sebenar-benarnya. Tak ada siapa yang cerita apa sebagainya, cari dan Allah boleh bagi hidayah. Tetapi tugas bagi kita yang sudah mendapat hidayah ialah kita memudah carakan ya kepada orang-orang yang berminat menunjukkan akhlak yang baik, kerana ini peluang untuk kita. Kerana Allah tidak perlukan, ya seperti tadi, Allah tidak perlukan walaupun satu manusia, satu makhluk untuk memberi hidayah, tetapi Allah memberi peluang kepada kita untuk bersama berkongsi rasa manisnya hidayah menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin teruskan pada halaman 506 pada ayat yang ke-29 bercakap tentang hidayah ini. Rupa-rupanya ia bukan sekadar untuk manusia, hatta kepada jin juga kagum kepada hidayah daripada Al-Quran. Kita baca ayat 29 untuk kita memahami lebih lanjut perkara ini bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Sallallahu. Surah Al-Azim. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu Muhammad satu rombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran, mereka berkata, diamlah kamu, wa ansitu, ya, wa ansitu, dan kemudian mereka mendengar bacaan itu. Maka ketika mereka selesai mendengar, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi ini adalah berkaitan dengan Quran ini memberi kesan kepada jin, dan sepatutnya bagi manusia bila mendengar Quran itu senyap, memberi perhatian, kerana itu adalah peluang untuk mendapat hidayah. Bercakap tentang Quran ini, Ustaz, bila sudah berada dalam agama ini, merujuk kepada Al-Quran, apa surah favorite lah, ya, kalau katakan mungkin terkesan seawal 15 tahun, ataupun ada ayat-ayat surah yang memang menjadi satu panutan ataupun sesuatu yang penting dalam hidup Ustaz selama ini? Silakan. Kalau nak katakan ada satu surah yang saya melihatnya sebagai sangat memberi manfaat dan juga memberi efek kepada hidup saya akan kata surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, masya-Allah taala, sebelum kita bergerak kepada maksud dia kan, surah Al-Ikhlas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang membacakan surah Ikhlas ini seolah-olah dia akan mendapat pahala seolah-olah dia membaca 1/3 dari Al-Quran. Dan menggunakan trik ini juga, menggunakan cara ini juga, Sayyidina Ali berjaya untuk memperistrikan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah taala. Saya sangat-sangat suka surah Ikhlas. Sangat-sangat suka. Bahkan sebelum saya pergi ke Syam, sebelum saya mengaji ilmu agama, saya sangat-sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Kerana apa? Kerana surah Ikhlas ini dia mengenalkan kita dengan Tuhan. Dia mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita kenal Allah Taala? Allah Taala kita kenal Allah Taala bukan dengan kita membayangkannya. Qala Allah Taala wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya, dan janganlah kamu membayangkan dan memikirkan tentang zat Allah.
Jadi macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah kita mengetahui sifat-sifatnya. Dan di dalam surah Al-Ikhlas, masya-Allah, penuh dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahu Ta'ala Maha Esa. Maha Esa, tiada pencipta baik selainnya, tidak ada yang sama sepertinya. Masya-Allah Ta'ala. Allahus Samad, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada apa-apa dan segala sesuatu memerlukan kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah keluar daripada sesuatu dan tidaklah dia keluar daripada sesuatu. Dia tidaklah diciptakan dan dia tidak ada kedua baginya. Masya-Allah Ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama sepertinya. Masya-Allah, masya-Allah. Saya ingat lagi apabila saya nak memeluk agama Islam. Apa kita buat? Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahawasanya tiada yang layak disembah melainkan Allah. Atas dasar apa saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Atas kerana kita kenal Allah. Kita kenal sifat-sifat Allah. Kita kenal Allah dan kita tahu Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya Tuhan. Surah ini mengingatkan kepada saya sebab apa saya memeluk agama Islam. Dan bila saya memeluk agama Islam, saya mula untuk mengaji, menimba ilmu. Sampailah setahap saya mempelajari tafsir An-Nasafi. Saya jumpa sesuatu di dalam tafsir An-Nasafi yang membuat hati saya rasa sangat gembira. Al-Imam An-Nasafi dia kata, syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu adalah kerana mulianya apa yang diketahui. Allah Ta'ala Maha Mulia. Allah Ta'ala paling mulia. Maka ilmu tentangnya paling mulia. Asyraful ulum, ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia, ilmu tauhid, ilmu keyakinan, ilmu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita banyak mengejar ilmu fiqh. Bagus ilmu fiqh, bukan tak bagus, bagus ilmu fiqh. Tapi ada kalanya kita meninggalkan ataupun mengabaikan ilmu tauhid. Sedangkan ilmu tauhid ini dia adalah kunci, dia adalah umdah, dia adalah tiang. Dia adalah keyakinan kita yang membawa kita kepada kelakuan-kelakuan, kepada ibadat-ibadat ini. Kalaulah keyakinan kita tak kuat, kita akan mendapati diri kita lemah dalam melakukan kewajipan, meninggalkan perkara yang haram, maksiat. Susah. Masya-Allah Ta'ala. Kerana itu saya suka surah Ikhlas. Masya-Allah ya. Jadi itulah surah kesukaan bagi Fadil Ustaz Muhammad Nur Adil ya. Ayat ataupun surah ini pendek saja ya. Ramai orang yang hafal, tetapi kadang-kadang hafalnya itu dia seperti meluncur kalau air di atas daun keladi bagi sebahagiannya, tapi sebenarnya ia adalah sebagai satu tiang penting dan ia memberi makna ya kepada ustaz sendiri, dan ia sewajarnya untuk kita semua, untuk kita selalu menyemak tentang ilmu yang penting, mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula, kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله. Surah Al-Azim. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 505 insya-Allah menuju kepada 510 bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adil, seorang individu yang memilih untuk kembali kepada jalan iman, jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada seawal usia 15 tahun. Dan sebentar tadi sudah pun kita mendengar kisah, dan di dalam ayat 1 hingga 2 ini juga Allah menerangkan tentang satu perkara penting, iaitu pada ayat yang pertama, jika seseorang itu kufur dan menghalang jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala-gala amal yang ada, buat baik, mungkin beri derma, suka membantu orang lain, segala-galanya bermanis muka, rupanya semua itu adal, akan hilang, ya, ianya akan hilang, tidak lagi bermanfaat kerana ianya dibuat bukan kerana ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Nur Adil sebentar tadi, ya, bagaimana ketauhidan dan keimanan itu penting. Dan mungkin kali ini kita ingin mendengar pengalaman Ustaz bila dah bersama Islam dan kemudian memilih untuk dah belajar dekat sekolah menengah dekat MRSM, tapi lepas tu dia boleh sampai pula ke Lubnan itu. Macam mana motivasi menuju ke sana, di mana ramai orang yang dia kalau boleh dia belajar dan akhirnya kerja, cari istilahnya cari kerja yang bagus dan sebagainya. Macam mana Ustaz berfikir pula pada waktu itu? Silakan. Masya-Allah. Seperti yang saya katakan tadi, semua yang kita lakukan, kita kena sedar kenapa kita nak buat. Pada asalnya bila saya memeluk agama Islam, kerana apa? Kerana saya faham hakikat kehidupan ini singkat. Kalau kita kejar dunia, dunia hilang apabila kita meninggalkan dunia. Jadi saya pilih untuk kejar apa? Kerja yang kekal, kerja akhirah. Kerja akhirah. Tapi apabila kita memeluk agama Islam, ini bukan end of the story. Ini bukan end of the story. Ini bukan akhirnya satu kisah. Tapi ini adalah bermulanya satu perjalanan. Ini adalah bermulanya satu perjalanan. Perjalanan untuk lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan untuk lebih memahami agama dia, perjalanan untuk lebih mencintai Allah dan juga Rasulnya. Nailul ma'ali. Kita nak apa? Kita nak kejar benda yang tinggi. Kita nak apa? Kita nak masuk syurga. Kalau kita nak syurga, kita nak syurga yang tinggi. Kita kata kita nak mencintai Allah dan juga Rasulnya, maka kita mengikut apa yang Allah Taala dan juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita, supaya kita dekat dengan mereka. Jadi apabila setelah mana saya memeluk agama Islam pada usia 15 tahun, saya sambung belajar sehingga saya habis SPM. Alhamdulillah, pada waktu itu saya dapat beberapa beasiswa. Sempat belajar seketika engineering. Okay. Tapi saya berhenti. Masya-Allah taala. Apa yang terfikir waktu itu berhenti dan memilih Lubnan? Sejujurnya saya kata, saya suka bidang engineering. Sejujurnya saya kata saya suka. Itu antara impian saya yang dari kecil saya suka. Saya usia 3-4 tahun mak akan belikan mentol, bateri, wayar untuk saya sambung. Okay. Saya buat kipas sendiri. Ayah Ustaz pun mekanik. Ayah saya mekanik. Saya akan tengok dia buat kerja. Saya akan tanya kenapa macam ini, kenapa macam itu. Saya suka. Tapi saya kata kepada diri saya,
Ya betul, ada sesetengah orang dia boleh menjadi engineer pada masa sama menuntut ilmu agama sampai tahap yang tinggi. Ini bukan mustahil, ini bukan mustahil, betul. Ya. Tetapi saya pilih untuk sedar diri. Pada usia 17 tahun pada waktu itu, ya betul saya dapat semua A dalam SPM, ya betul. Saya dapat beasiswa, ya betul. Tapi kalau saya teruskan perjalanan nak jadi seorang engineer, pada masa sama saya nak menuntut ilmu agama yang banyak. Dan pada masa sama pada waktu itu saya baca Quran pun tak reti. Huruf-huruf bahasa Arab pun langsung tak reti. Bila saya akan sampai? Akankah saya sampai? Jadi saya pilih sesuatu yang saya tahu manfaat dia akan kekal selama-lamanya. Bukan saya kata jadi engineer tak ada manfaat. Ada. Tapi saya pilih cinta saya kepada Allah dan juga Rasulnya. Saya pilih cinta saya kepada agama Islam. Saya berhenti course engineering. Saya memilih untuk belajar ilmu agama. Jadi saya pergi ke banyak tempat, saya jumpa dengan banyak guru. Kemudian saya dapat cadangan ini untuk belajar di Syam kerana kekuatan mereka dalam berhujah menggunakan ayat-ayat Quran dan juga hadis, kekuatan mereka terkenal di situ. Jadi pada waktu itu, masya-Allah, saya baru memulai agama Islam pada waktu itu kan. Jadi pada waktu itu ada kala ni ada banyak soalan datang kepada saya. Yang bila saya tanya ustaz-ustaz lain tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Bahkan saya pernah dimarahi. Pasal tanya. Saya tanya. Dia kata, benda ni jangan tanya, dia kata. Saya beritahu, saya tanya bukan sebab saya tak yakin, saya yakin. Saya cuma nak tahu kenapa. Saya tak faham kenapa. Tapi saya kena marah. Jadi apa yang berlaku? Saya bertanya, saya berjumpa dengan seorang syekh ini daripada Syam, dan dia jawab soalan saya dengan wuduh, dengan terang, dengan ayat-ayat Quran yang ringkas, dengan dalil-dalil akal yang jitu, yang padu, yang ringkas, yang difahami. Saya ambil keputusan, ini yang saya nak. Yang jelas. Saya nak jelas. Saya cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Saya nak kenal Allah, saya nak kenal Rasul. Saya nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala yang tinggi, yang banyak, darjat yang tinggi di sisi Allah. Kita kena berkorban. Dunia ini bukan semua kita nak kita dapat. Ibn Jauzi dalam kitabnya Laftul Kabid ila Nasihatul Walad, sebuah kitab yang dia tulis nasihat kepada anak dia. Dia kata apa? Laisa kullu muridin murada wala kullu hajatin wajida. Bukan setiap yang kamu kendaki, bukan setiap orang yang kamu nak, kamu kendaki, kamu cinta dia, dia cinta kamu balik. Tak. Dan bukan semua benda yang kamu kejar kamu akan dapat. Bukan semua hajat kamu ada kamu akan jumpa. Saya nak jadi ini, saya nak jadi ini, saya nak ini, saya nak ini. Hakikat ni kita kena berkorban. Hakikat ni kita tak boleh semua. Hakikat ni ada benda memang kita kena pilih. Jadi saya pilih untuk menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan itu yang membawa kepada berada di Jamiatul Alami di Lubnan, di Syam, ya. Masya-Allah, itulah perjalanan kehidupan bagi Ustaz Muhammad Nur Adil, ya, dan balik daripada Syam kembali di Malaysia meneruskan, ya, mendidik anak bangsa, ya, mendidik dengan ilmu, mengenal, mendekatkan diri kepada Allah SWT kerana ada tujuan. Inilah yang dirakamkan pada ayat yang ke-12. Kita baca bersama ayat ini dan kita nak melihat bagaimana perspektif syurga ini dipasakkan, dan lebih daripada itu, kalau dalam sebelum beragama Islam ini, apa konsep tentang syurga yang kita akan dengar daripada Ustaz Muhammad Adil. Kita baca dahulu ayat yang ke-12 surah Muhammad. Silakan Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati
جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله. Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, iaitu beramal saleh, ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir pula, mereka menikmati kesenangan di dunia, mereka makan sebagaimana haiwan makan, dan nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Jadi ada kontra di antara orang beriman dengan orang yang kufur, yang yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Satu perumpamaan yang memang kuat, ya. Mungkin ustaz boleh kongsi sebelum berada dalam agama Islam ini, dan juga melihat kepada realiti umat Islam. Pasal di sini bukan bercakap tentang Islam semata-mata, dia beriman dan beramal soleh. Apa perspektif ustaz tentang bagaimana menuju ke syurga ini sebelum berada dalam agama Islam dan selepas masuk Islam? Silakan. Jadi sebelum saya memulai agama Islam, tujuan berbeza. Tujuan berbeza. Titik peluh saya, penat-penat saya adalah untuk satu impian pada waktu itu. Iaitu saya nak jadi orang kaya. Pada usia 35 saya nak pension. Saya nak bercuti, saya nak melancong satu dunia. Saya nak berseronok dengan isteri saya yang cantik, dengan kereta saya yang mewah, dengan rumah saya yang besar. Waktu itu saya cakap dengan mak saya apa? Waktu kecil saya pernah beritahu mak saya, bila saya pension pada umur 35 saya nak duduk di Switzerland. Di Switzerland. Bukan di Malaysia, ya? Bukan di Malaysia. Sebab saya dengar kata udara di situ bagus, saya nak relax. Tapi kalau setelah saya, macam saya kata tadi, setelah mengetahui hakikat kehidupan, dia akan hilang, kan? Dan kalaulah hidup kita tak nak, katakan kita tak nak fikir kenapa kita hidup, kita tak nak fikir tujuan hidup kita, katakan kita tak nak, hakikatnya apa kita fikir? Kita akan fikir macam mana nak langsungkan hidup saja. Kita akan fikir macam mana nak hidup. Macam mana nak hidup? Makan. Kita akan fikir makan, minum, pakai, itu saja. Selesa, seronok, kenyang. Masya Allah. Saya fikir balik impian saya dulu, itulah sebiji. Itulah dia. Itulah dia. Impian saya dulu bukanlah impian yang jauh. Impian saya dulu adalah impian yang dekat. Yang impian itu adalah untuk saya melangsungkan kehidupan dengan bahagia. Itu yang saya fikirkan. Jadi apa yang saya nak katakan, dalam kehidupan ini hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat objektif utama dan tujuan utama kehidupan kita. Ya, betul, ada kalanya kita akan sakit, ada kalanya kita akan sedih, ada kalanya kita akan lapar. Itu benda biasa. Itu benda biasa. Qala syu'ara, mereka kata apa? Orang-orang syair dalam bahasa Arab, mereka kata apa? Maddahru illa sururun wa ahzanu. Tidaklah hidup ini melainkan hanya kegembiraan yang sedikit dengan kesedihan yang banyak. Hakikatnya kalau kita fikir macam mana nak bahagiakan kelangsungan hidup semata-mata, kita masih akan dapat kesedihan yang banyak. Mungkin kesedihan pada tempat lain. Bila Ustaz cakap begitu, bila Ustaz ada impian sebentar tadi kan, nak round satu dunia, Switzerland, ya, sebagainya, itu
Dan bila sampai pada saat ini, maksudnya kita bercakap tentang saat ini, dan mak pun dengar, ya, mungkin ayah tahu, anak aku sekarang dia tengok, anak aku ni dah lain, kan, lain dia punya ni. Dan ayah ustaz dimaklumkan sebagai mekanik, ya, ataupun sekarang berada di Sungai Buloh, kan, Ya, betul. duduk bersama. Jadi beberapa tahun yang lepas cakap begini, bila sekarang ni anak aku dah lain ni, macam mana respon daripada ibu ayah yang saya yakin ustaz amat rapat dengan mereka sehingga boleh duduk bersama sampai tahap ini? Sila. Ya, betul. Respon mereka masya-Allah taala pada awalnya bila mereka tahu saya memeluk agama Islam, mereka terkejut. Mereka memang terkejut. Kerana apa? Kerana mereka rasa pelik. Kenapa? Ya. Sampai mak saya, dia kata apa? Dia rasa, dia tanya saya ada buat salah apa-apa ke yang buat kamu nak pindah agama lain? Mak saya menangis banyak waktu tu. Kurus. Saya beritahu mak saya. Saya kata kat dia, mak, saya masuk agama Islam bukan sebab mak buat salah. Saya masuk agama Islam sebab apa? Sebab mak ajar saya benda yang betul. Mak dari kecil, apa mak ajar saya? Saya panggil dia mami. Mami, apa mami ajar saya waktu kecil? Mami, kamu ajar kepada saya berhati-hati sebelum buat keputusan betul. Mami, kamu ajar kepada saya fikir sebelum buat betul. Mami, kamu ajar kepada saya pandangan jauh betul. Mami, saya pandang jauh ni. Saya dah pandang jauh. Saya pandang apa yang kekal. Saya buat keputusan setelah saya fikir, setelah saya tahu saya sanggup tinggalkan benda yang saya suka untuk Allah Ta'ala, untuk apa yang kekal. Ini apa yang mak ajar. Jadi bila dia dengar ini, sejujurnya dia terkesan. Dan kami pun pernah ada dialog berkaitan dengan agama, dan dia pun menerima agama Islam ini agama yang benar. Dia pun menerima. Tetapi biasa Allah Ta'ala ada kalanya memberi hidayah kepada orang, ada kalanya tidak. Dia tetap memilih untuk tidak memeluk agama Islam walaupun dia tahu agama Islam itu betul. Sampai tahap ini. Ya, betul. Yang kita doakan sebenarnya diberikan hidayah kepada Amin. ibu, ayah, kepada ustaz dan juga kepada kita semua. Ya, kerana hidayah itu bukan satu titik, tetapi ia adalah satu perjalanan sampailah mendapat rahmat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adil yang berkongsi kisah, dan saya yakin bahawa banyak lagi ya pengalaman, cara melihat yang ingin kita congkilkan, tapi hari ini dengan masa yang ada kita bersyukur dapat bersama, kerana bukan mudah ustaz ya, bukan mudah kecuali apabila dengan ilmu ketauhidan, keimanan yang jelas, maka selepas itu hujah itulah yang melatari kepada pilihan kita. Malah ada impian lama, tetapi kali ini impian itu lebih tinggi daripada impian lama, berbanding ada yang kata kalau dah ni bertukar pula kan, akan menyebabkan kolot ataupun tak maju. Tapi rupa-rupanya itulah pemikiran yang lebih ke hadapan, itu yang diajar oleh mami sebentar tadi. Betul. Ya, untuk terus berhati-hati, kerana bukan semua yang kita tak nampak itu tidak ada, dan inilah yang diajarkan di dalam agama Islam, agama yang penuh dengan hujah yang jelas dalam menuju ke daerah akhirat nanti insya-Allah. Di hujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita terus kita committed bersama Islam, ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz berdoa bersama di hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka natawajju ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawajju bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma amitna fil iman wa la tumitna illa wa nahnu fil iman. Allahumma amitna fil iman. Allahumma amitna fil iman.
اللهم اجعلنا من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين في الدنيا والآخرة واجعلنا من العلماء العاملين والشهداء المخلصين والأولياء المقربين يا الله يا الله افتح لنا أبواب الخير يا الله افتح لنا أبواب الخير يا الله وأدخلنا فيها يا الله وأدخلنا الجنة مع أحبابنا مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليالينا يا الله فإنا مشتاقون إليه فإنا مشتاقون إليه يا الله يا الله aku memohon dan kami mohon daripada-Mu ya Allah supaya kita kekal dalam agama Islam ya Allah dan supaya kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kekasih-kekasih kita di syurga kelak. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Adil berkongsi ya pengalaman dan juga tausiah nasihat bersama pada hari ini, dan sudah tentunya kita ingin meneruskan ya lagi pada hari esok dengan halaman baru daripada pelajaran surah-surah yang mendatang pada 100 halaman yang terakhir. Kita bertemu lagi pada episod akan datang My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.